Baik, wawancara kita bawakan sekarang kepada auda penonton memperkatakan mengenai dengan Hari Diabetes Dunia. InsyaAllah dua narasumber yang akan kita hadirkan pada pagi ini yang mana terus sahaja ya kita perkenalkan di sisi kiri Afifah iaitu Yang Mulia Dr. Nur Syazwani binti Haji Mat Saleh merupakan konsultan perubatan endokrinologi ya. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Yes. Alhamdulillah. Jadi pertama sekali Rapai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan juga ribuan terima kasih atas masa doktor pagi ini ya. Untuk bersama dengan kami berdua, begitu juga penonton-penonton di rumah memperkatakan mengenai dengan Hari Diabetes ini. Tidak lupakan juga selamat datang dan Assalamualaikum buat Yang Mulia Puan Jamilah binti Haji Muhammad Said merupakan jururawat pengajar diabetes. Betul Puan ya? Ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Ya, sehat. Baik, ribuan terima kasih juga atas masa yang diberikan pagi ini ya untuk diwawancara sedikitlah mengenai satu tajuk yang cukup penting juga untuk kita ketahui bersama, Hari Diabetes Sedunia ni Fifah ya. Ya, betul sekali. Hari Diabetes Sedunia. Mungkin penonton Rampai Pagi pun ingin mengetahui dengan lebih lanjut ya mengenai tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Jadi mungkin kita terus sahaja tanyakan ya kepada doktor sendiri bagaimana sebenarnya diabetes ini boleh terjadi dan apakah gejala diabetes serta faktor risikonya, doktor, silakan. Okey. Jadi diabetes ini ialah gangguan metabolisme lah dalam badan yang terjadi dalam masa kronik. Ianya boleh terjadi terutama sekali semasa badan itu dapat menggunakan ataupun ada rintangan kepada insulin. Jadi ini menimbulkan keadaan di mana paras glukos dalam darah tinggi. Jadi dalam jangka masa yang panjang, paras glukos yang tinggi ini boleh menyebabkan komplikasi-komplikasi lah yang boleh termasuk macam tinggi risiko serangan jantung, penyakit stroke. Ia boleh juga menyebabkan kerosakan buah pinggang, penyakit pengudungan kaki dan juga boleh penyakit buta katanya. Jadi kira tanda simptom-simptom diabetes ini jikalau dalam tahap yang awal-awal ia memang asymptomatic kata ni panggil lah. Jadi dia tidak mempunyai sebarang gejala. Jadi tahap glukos itu sudah tinggi tetapi belum tinggi untuk menimbulkan gejala-gejalanya lah. Tapi sudah ia macam makin tinggi belum diberi ubat apa dalam jangka masa panjang ia menimbulkan gejala-gejala diabetes itu. Dan kita ni boleh melihat macam kira simptom-simptom seperti macam kuat kering leher. Selalunya mereka juga turun berat badan. Kadang-kadang selalu terasa lapar jadi banyak makan juga dan juga boleh banyak berkencing lah, banyak berkencing terutama sekali waktu malam jadi balik-balik bangun malam berkencing lah tu. Mereka selalu kering leher, banyak minum dan selain daripada tu diorang boleh juga ada gejala-gejala dari komplikasi diabetes itulah. Jadi ini boleh termasuk macam matanya boleh kabur, kabas-kabas di kaki juga boleh dan juga kalau ia macam berkencing boleh macam berbuih-buih berkencing atau jadi itu memang tanda-tanda komplikasi diabetes sudahlah. Kalau kita ni fikirkan dari segi faktor risiko diabetes ini, kebanyakan kes diabetes 90% kes diabetes ini ialah diabetes jenis 2. Jadi diabetes jenis 2 ini ya faktor risikonya memang banyaklah tapi yang penting adalah termasuk umur 45 tahun ke atas. Kalau mempunyai berat badan yang berlebihan, jadi kalau yang obes dan juga kalau macam cara hidup yang tidak sehat lah, kiranya kita ni sedentary, jarang exercise dan juga macam cara pemakanan yang tidak sehat. Selain dari itu boleh juga yang ada sejarah menghadapi diabetes semasa kehamilan ataupun yang kita ni panggil diabetes, gestational diabetes. Selain dari itu kalau ada keturunan juga. Jadi kalau ada dalam ahli keluarga yang ada menghidap diabetes juga meninggikan risiko untuk mendapat penyakit diabetes ini. Salah satu daripadanya yang penting juga ialah pre-diabetes. Pre-diabetes ini sangat penting lah sebab ia keadaan yang di mana paras gula tu tinggi sudah tapi belum lagi tahap diabetes lah, belum lagi tahap yang boleh didiagnose as diabetes. Jadi dari segi cara mendiagnose pre-diabetes ini ia ada simptom sebab ia belum lagi ke tahap diabetes.
dilihat dari segi macam paras gula dalam darah yang gula berpuasa lah tu. Jadi jaraknya 5.9 ke 6 5.6 ke 6.9 milimol per liter atau paras gula dalam darah atau memang kategori pre-diabetes. Jadi pre-diabetes ini memang yang penting sebab ianya boleh terjadi kepada diabetes jenis 2. Jadi kata ni mesti anulah yang kata ni peka and kalau boleh kalau ada faktor risiko diabetes itu kata ni mencek gula lebih awal lah dapat kita ni mengambil kesan lebih awal and kalau nya pre-diabetes itu juga kita ni boleh menghindarkan boleh kita ni boleh dihilangkan pre-diabetes itu memang saya akan mengambil maklum juga ya macam cara menghindarkannya ialah dengan mengamalkan cara hidup yang sihat. Jadi mesti kita ni macam kalau berat badan berlebihan mesti kita ni turunkan berat badan and then amalkan macam selalu bersenam dan juga cara hidup yang sihat, pemakanan pun mesti pemakanan yang sihat juga. Juga akan disebutkan juga dulu ada kaji selidik kebangsaan kita ni yang melihat dari segi penyakit-penyakit yang dah berjangkit lah. Ini dari STEP survey tahun 2015 ke 2016. Jadi kaji selidik itu melihat ada dalam 2.1% yang kena kaji selidik itu memang sudah dalam tahap pre-diabetes. Juga dalam kaji selidik itu kalau saya tidak silap dalam lebih 3,000 orang lah yang termasuk dalam STEP survey itu, diorang juga mendapati dalam 28% orang yang obes. Jadi memang kira yang kita ni statistik yang membimbangkan lah macam itu. Baik, ya, itu sedikit mengenai dengan diabetes ini tadi ya dan faktor risikonya ya. Jadi untuk salah satu risiko diabetes jenis 2 ni ya, type 2 ialah pre-diabetes. Mungkin bolehkah doktor menerangkan lagi apa yang dimaksudkan dengan pre-diabetes ini, bagaimana cara untuk menanganinya dan adakah ianya dapat dielakkan ataupun diobati? Macam mana doktor? Ya. So yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi lah. Jadi pre-diabetes ini ya boleh belum lagi diabetes tak? Belum lagi diabetes. Pre. Jadi sebelum diabetes. Tapi ya memang boleh dihindarkan. Ada potensi. Ada boleh. Jadi risikonya, faktor risikonya memang sama tu dengan diabetes jenis 2. Jadi kalau kita ni berat badan berlebihan, kalau ya pemakanan yang tidak sehat, jarang bersenam jadi itu memang risiko untuk pre-diabetes. Jadi kalau sudah tahu ada faktor-faktor risiko tu memang disarankan orang ramai untuk pergi ke klinik berdekatan lah untuk membuat ujian darah berpuasa untuk dilihat sama ada mereka dalam pre-diabetes ini ke indah. Pre-diabetes ini ya memang ada gejalanya, tapi memang kalau cara menghindarkannya ialah mengamalkan cara hidup yang sehat. Ia ada ubatnya tu. Jadi tapi ia masih boleh dikawal. Jadi kalau kita ni mengamalkan cara hidup yang sehat, and then kita ni turunkan berat badan, keep kita ni berat badan tu dalam yang sehat lah. Jadi ianya boleh kita ni menghindarkan dari terjadinya diabetes jenis 2. Jadi macam itulah cara-cara ya jenis pre-diabetes ini tadi ya, cara untuk mengelakkan dan cara untuk menanganinya ya. Risiko daripada diabetes ini doktor ya, adakah ia boleh berakhir dengan kematian? Atau mungkin adakah pengidap diabetes ini akan mengalami komplikasi-komplikasi yang tertentu? Ataupun mungkin bagaimana cara-cara untuk mengetahui komplikasi-komplikasi tersebut? Doktor. Okey, jadi diabetes ini memang ia membimbangkan lah dari segi sebab kita ni memikirkan komplikasi diabetes ini. Komplikasi diabetes boleh dibahagi kepada dua lah. Satu yang acute, jadi atau yang jangka masa pendek. Jadi dalam jangka masa pendek itu ia boleh menimbulkan komplikasi seperti kurang gula dalam darah ataupun hypoglycemia. Ini bila paras gula dalam darah ialah kurang dari 4.0 milimol per liter. Ini selalunya terjadi kalau macam mereka mengambil ubat-ubatan untuk kencing manis ataupun suntikan insulin. Boleh juga meninggikan risiko untuk menghidap hypoglycemia ini. Juga kalau macam diorang punya diet, pemakanan diorang tidak seimbang ataupun diorang macam tidak cukup makan, boleh juga menimbulkan kurang gula.
Jadi gejala-gejala yang kurang gula hypoglycemia ni ia selalunya macam kalau orang macam rasa sangat lapar, kajar-kajar, orang berpeluh-peluh macam itu, selalunya kemungkinan kesnya ia hypoglycemia. Jadi mesti memang kalau boleh cek darah lah. Okey. And then yang lainnya ialah yang berkaitan dengan hyperglycemia. Hyperglycemia bermaksud tinggi gula, paras gula dalam darah. Jadi paras gula dalam darah ni boleh tinggi, sangat tinggi kira macam dalam tahap yang berbahaya. Jadi kalau yang tahap berbahaya itu memang memerlukan rawatan di hospital lah. Jadi kalau yang terlalu tinggi itu memang pesakit-pesakit memang dorang memang sakit tenat tu, memang kira indah sihat lah, barang selalunya macam dorang paning-paning, orang boleh jual macam sakit parut, muntah-muntah macam itu. Ada kadang-kadang setengah kes juga ada yang boleh pengsan juga lah disebabkan paras gula yang sangat tinggi. Itu memang memerlukan rawatan di hospital. Jadi itu kira komplikasi yang akut, yang kira dalam jangka masa yang pendek. Yang dalam jangka masa yang panjang, yang kroniknya, yang selalunya terjadi dalam selepas 10-20 tahun mengidap diabetes jenis 2 ni, inilah komplikasi yang kita ni mau menghindarkan juga, sebab kalau terjadi komplikasi ini, ia boleh macam berterusan, and then ia boleh merosot juga. Jadinya dari segi komplikasi jangka masa panjang ini, ya diabetes ini ia boleh merosakkan urat-urat damit. Jadi yang kita ni boleh dalam jangka masa panjang boleh merosakkan urat-urat ke mata, buah pinggang dan juga kaki. Jadi kalau macam ke mata tu sebab tu macam penglihatan kabur. Jadi yang dia kalau dah dirawat, jadi dia boleh menyebabkan buta lah. Buta. And then juga buah pinggang. Jadi buah pinggang pun ia boleh dalam jangka masa panjang merosakkan buah pinggang. Sebab tu banyak kes yang kita ni orang penyakit diabetes yang bercuci buah pinggang, yang mesti pakai dialysis machine. Jadi itu sebab kerosakan buah pinggang yang sudah dah dapat dipulihkan lagi. Kalau kaki, komplikasinya kadang-kadang macam durang ada timbul yang tadi luka-luka di kaki, ulcer di kaki itu yang memang susahkan diubati. Sebab ia punya saluran itu sudah tidak berapa bagus kan. Jadi susahkan diubati. Jadi kalau sudah makin teruk, terpaksalah dipotong kaki. Jadi pengudungan kaki lah yang kita ni. Jadi inilah komplikasi-komplikasi yang kita ni kan mau hindarkan. Jadi caranya kan menghindarkan ialah dengan diabetes yang dikawal yang dengan baik. Macam itu. Baik. Dan juga doktor, adakah diabetes ini hanya terjadi kepada orang dewasa ataupun pada usia kanak-kanak pun boleh terkena? Actually yang diabetes ini boleh terjadi kepada semua. Tidak mengira umur. Tidak mengira umur. Especially kalau macam diabetes jenis 2 ni memang ya banyaknya kita ni berkait dengan berat badan. Jadi kalau berat badan yang berlebihan itu, obes itu memang meninggikan risiko untuk mendapat kencing manis diabetes jenis 2. Jadi karena sekarang ini pun kalau kita ni melihat even kanak-kanak pun diorang memang mempunyai berat badan yang berlebihan. Jadi memang tinggi risiko diorang untuk mendapat diabetes jenis 2. Dari segi diabetes ini ya memang ada beberapa jenis lah, tapi yang paling kebanyakan kes ialah diabetes yang common is diabetes jenis 2. Juga ada diabetes jenis 1. Diabetes jenis 1 ini ya jarang terjadi, selalunya kanak-kanak, tapi ada juga yang boleh terjadi dalam umur di usia yang dewasa boleh juga. Jadi kalau macam diabetes jenis 1 ni dia macam autoimun. Jadi badan itu sendiri macam sel-sel pankreas itu yang membuat insulin itu ia macam kita ni rosak sendirinya. Jadi badan itu tidak dapat memproduce hormon insulin. Jadi mendapat penyakit jenis diabetes jenis 1 ini memang mereka memerlukan insulin seumur hidup sebagai rawatan diabetes mereka. Baik. Kita beralih pula kepada Yang Mulia Puan Jamilah ya. Jadi pada tahun ini sekali lagi kita ni akan menyambutnya sambutan Hari Diabetes Sedunia. Jadi mungkin boleh dikongsikan ni Puan ya, apa yang telah pun dirancang bagi sambutan Hari Diabetes Sedunia pada tahun ini. Silakan Puan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Hari Diabetes Sedunia ni memang setiap tahun disambutlah. Setiap tahun jatuh pada 14 November, kebetulan hari inilah.
Jadi setiap 14 November adalah Hari Diabetes Sedunia dan tidak terkecuali untuk tahun ini, tahun 2024. Jadi pelbagai aktiviti telah kami susun, telah kami laksanakan sebelum ini. Jadi aktiviti-aktiviti itu bermula dengan ceramah diabetes di sekolah. Jadi ceramah kesihatan mengenai diabetes yang telah disampaikan di sekolah ada kami beri ceramah di 5 buah sekolah menengah terpilih. Iaitu kami fokus kepada tahun pelajar pada tahun 7 di mana pada umur ini adalah fasa peredaran dari zaman kanak-kanak ke zaman remaja. Jadi ceramah ini adalah bertujuan untuk memberi informasi dan mendedahkan kepada para pelajar mengenai apa dia diabetes, komplikasinya, gejala-gejalanya dan juga cara untuk mencegah diabetes. Ceramah ini juga dibuat dengan harapan semoga para pelajar itu dapat pendidikan awal, pendedahan awal mengenai diabetes dan juga cara-cara mencegahnya lah. Okay. Aktiviti seterusnya adalah aktiviti bersama orang awam yang telah berlangsung pada 3 November rehat yang lepas di salah sebuah gedung perniagaan di Gadong. Acara tersebut bermula jam 10 pagi hingga 5 petang dan telah dirasmikan oleh Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan iaitu Dr. Haji Rafidah Haji Garif. Pada majlis tersebut pelbagai pameran aktiviti yang dibuatlah termasuk pemeriksaan saringan kesihatan, pemeriksaan kaki, pemeriksaan mata, konsultasi bersama jururawat pengajar diabetes, aktiviti mewarna, foto booth dan juga kuis. Jadi senam aerobik pun ada juga diadakan pada 2 sesi iaitu pada jam 1 petang dan 4 petang pada hari itulah. Okay. Selain aktiviti yang telah disebutkan tadi, bagi mencapai target untuk memberi pendedahan mengenai gaya hidup lebih sihat kepada golongan muda dan remaja, satu pertandingan melalui media sosial telah diadakan iaitu #BN Better Choices. Jadi melebihi 80 penyertaan telah mengikutinya dan 3 pemenangnya telah diumumkan pada hari tersebut. Pertandingan ini dibuat dengan kerjasama dengan Pusat Promosi Kesihatan. Baik. Okay. Jadi, sambutan Hari Diabetes Sedunia? Sambutan pada hari itu sangatlah menggalakkan di mana hampir 300 orang telah menyertainya termasuklah kumpulan NGO Warga Emas. Okay. Jadi sebagai aktiviti penutup bagi sambutan Hari Diabetes Sedunia pada tahun ini adalah simposium diabetes yang telah diadakan khusus untuk para profesional kesihatan saja. Okay. Ianya telah berlangsung pada hari Ahad 10 November Ahad yang lepas di salah sebuah hotel di Gadong dan seramai 100 orang ahli kesihatan telah menghadirinya. Jadi dalam simposium tersebut pelbagai topik kesihatan berkaitan penjagaan dan perawatan diabetes telah dibincangkan, termasuklah juga dari segi perawatan moden dan juga dari segi menjaga kesejahteraan mental dan fizikal pesakit. Okey. Jadi ngambil sempena hari ini 14 November Hari Diabetes Sedunia. InsyaAllah malam ini Jambatan Sultan Omar Ali Saifuddin dan juga Jambatan Raja Isteri Pengeran Anak Saleha akan berwarna biru. Ngambil sempena warna biru itu warna diabetes, tema diabetes. Jadi digalakkan bis kita malam ini sama-sama beriadah melihat jambatan yang berwarna biru itulah. Okay. Di Kota Batu dan juga di Bandar Seri Begawan ya. Baik, masa sebenarnya sangat mencemburui kita hari ini. Jadi apapun ribuan terima kasih ya. Kita ucapkan kepada dua narasumber kita, Yang Mulia Dr. Nur Syazwani binti Haji Mat Saleh, konsultan perubatan endokrinologi, dan juga Yang Mulia Puan Jamilah binti Haji Muhammad Said, jururawat pengajar diabetes ya. Di atas waktu yang diluangkan pagi ini, mudah-mudahan dengan sedikit pendedahan ini menimbulkan kesedaran di kalangan orang-orang kita ni akan betapa pentingnya untuk kita ni menjaga kesihatan kita ni dan mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat agar terhindar daripada
diabetes ini ya. Jumpa lagi doktor dan puan ya di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi